Okey, boleh kita mula sekarang. Yang penting ialah air condition. Satu alat yang tak boleh kita pisahkan di zaman moden ni, betul tak? Dia lebih kurang macam rumah macam kondo ataupun flat biasa, atau rumah-rumah teres biasa, rumah kecil-kecil pun sekarang semua dah ada aircon, betul tak? Sekurang-kurangnya satu bilik dalam you punya rumah tu mesti dipasang dengan aircon, betul? Paling-paling tidak di depan ataupun di bilik tidur kita. Tapi bagi mereka yang tak ada tu, hari ni ada untungnya you tak ada juga. Okay. Kalau you dah biasa dengan, saya tengok tadi beberapa orang kata, nasib baik saya tak suka aircon, doktor saya tak suka aircon, dia tulis hehehe. Rupa-rupanya dia macam tahulah bahawasanya aircon tu ada dia punya mudaratnya. Namun ada waktu-waktu kena pakai aircon. Terus terang macam saya nak buat lecture macam ni, kalau belah malam saya buka kan, belakang you tengok studio saya tak pakai aircon. Tetapi kalau itu dah pukul 9 malam, tapi kalau pukul 5, pukul 6 ni masih lagi panas kan. Cuma saya nak cerita pengalaman di rumah sendiri ataupun dengan kawan-kawan, dengan orang rumah sendiri sebagainya. Kadang-kadang pukul 10 dia orang dah pasang aircon. Sebab apa? Kadang-kadang di Malaysia ni ataupun tempat saya di Shah Alam ni kan, pukul 10, pukul 11 dah memang panas banget. Maksudnya panas gila. Dah berpeluh-peluh. Tapi kalau boleh, kalau pagi-pagi lah, kan kita nak cari matahari, vitamin D3, dan kalau boleh kita, orang kata peluh-peluh sikit pun tak apalah, tak salah manja sangat, boleh. Jadi kalau dah pukul 12 you nak pasang aircon, saya faham. Cuma kalau kita pergi office, betul tak? Anda siapa yang kat sini yang office memang tak boleh buat apa-apa dengan aircon? You tak boleh switch off, you memang dah tak boleh buka. Macam hari tu saya cerita tentang air purifier kan, udara kan. Tapi hari ni kita fokus pada aircon pula kan, yang office yang tak boleh buka tingkap. Kalau bangunan tinggi-tinggi macam mana nak buka tingkap pula, bahaya kan. Rapat. Lepas tu saya pernah ingat baru ni, saya pergi hotel di Jakarta. Hotel kalau 4-5 star ni memang kalau tinggi-tinggi tu memang cantik, tetapi kalau fikir-fikir balik, tingkapnya tak boleh buka. Maksudnya kalau you nak bernafas dengan udara yang pagi, katakan walaupun kota besar tu ada pencemaran udara, tetapi ada juga waktu-waktunya yang dia tenang kan. Di waktu tenang tu kita nak buka lah tingkap, tak boleh. Sebab apa? Terlalu tinggi. Bahaya kalau buka tingkap besar-besar. Hotel nak nampak cantik, jadi kita terkurung dalam aircon. Kalau you tak keluar bilik, you bayangkan kalau 24 jam you duduk bilik, 24 jam lah you kena expose, terdedah kepada air condition. So macam mana? Office tak cerita lagi kan. So masuk office dah terkurung dengan aircon, keluar office dah terperangkap dengan pencemaran udara, balik rumah apa lagi? Ada pencemaran lain pula, saya tak tahulah. Okey, yang penting yang kita kena jaga elok. Tengok saya nak bagi 8 bahaya. Besar kecil tu you yang buat keputusan, tapi bagi saya besar-besar semua ni, walaupun nampak macam kecil tapi dia akumulatif. Tahu tak? Akumulasi maksudnya dia berkumpul, lama-lama problem ni akan jadi besar, sehingga kan ada penyakit-penyakit yang you tak sangka pun boleh keluar terbitnya nanti. Contoh mula-mula sikit je. Nombor 1, ready? Dehydration. Okey, dehydration ni maksudnya body kita jadi bukan kulit saja, tapi body kita yang jadi kering. Anda kena tahu bila temperature kita bertukar, you dah tahu teknologi lebih kurang sikit sebanyak. Air condition ni dia nanti bila dia tukar dia punya sistem udara yang panas tu, dia ambil, dia tukar jadi sejuk, dia lepas udara sejuk, tapi dia juga lepas udara panas. Sebab tu kalau you pergi di belakang aircon, panas ke sejuk? Dia panas kan. Sebab apa? Dia kena tukar. Takkan daripada cuaca yang panas dia tukar bilik tu jadi sejuk, lepas tu sampai bila-bila pun semua sejuk. Tak mungkin. Ada yang panas tu dah di convert
dengan menggunakan seperti gas seperti chlorofluorocarbon, pernah dengar kan? Hydrofluorocarbon, dah ditukar lagi. Lepas tu ada lagi satu gas nama kalau dia bocor lagi bahaya, nama freon, Freon. You bayangkan dah body kita jadi kering sebab apa? Pertukaran cuaca dan suhu yang dibuat oleh mesin aircon ini menyebabkan body kita sentiasa kering. Dan kalau you salah-salah hari bulan duduk lebih 3-4 hari dalam office ataupun dalam hotel ataupun bilik sampai you pun manja sangat dah, duit pula lebih, tak peduli nak bayar elektrik berapa, you tak kisah, masa inilah body kita akan jadi kering. Dan kalau kita tak minum air mencukupi, you akan sentiasa dehydrated. Bila kita jadi dehidrasi ataupun kekeringan badan kita, terutama sekali belah dalam, luar kita tengok boleh guris, tukar warna kulit jadi putih-putih tu, kering lah tu kan. Tetapi yang penting dalam kalau kering, terutama sekali buah pinggang dan usus kita, jantung kita, semua blood pressure kita, semua perlukan air yang mencukupi. Jadi itu nombor 1. So, kalau nak duduk aircon, kena letak air sebelah muka you ni, supaya you nampak. Sejam sekali kena minum sekurang-kurangnya, katakan 200 ke, at least 100 mil. Hirup dia. Baik, nombor 2 ialah ramai kanak-kanak sekarang pun, kalau dia memang nak sejukkan kawasan dalam rumah dia sebab anak-anak dia punya pasal, tetapi anak-anak dia tak peduli, bukan dia yang bayar. Satu. Nombor 2, dia dah biasa dengan sejuk. Kalau you tak sejukkan bilik dia, dia mengajuk. Bila dia dah mula mengajuk, panjang cerita lah, betul tak? Jadi anda sekalian, tolong jangan manjakan dengan anak kita dengan 24 hours aircon. Tidur aircon. Saya beritahu kat you, saya juga mampu bayar duit elektrik semua, tapi disebabkan oleh kesihatan ni, you tak boleh biarkan body kita manja dengan aircon. Sebab bila you buat dengan aircon tak aircon, cuba you tengok pagi-pagi kalau you bangun dengan buka aircon dengan tak buka aircon masa tidur, ada tak rasa kering bibir? Tak apa juga, kering tekak. Ini yang menyebabkan kanak-kanak senang, walaupun dia nyenyak tidur, tapi dia senang kena cough and cold, batuk dan sesama. Kan batuk dan sesama merupakan penyakit kanak-kanak yang biasa-biasa je orang kata, tapi sebenarnya tak biasa dan you tak perlu, sebab Tuhan tak pernah jadikan kita untuk sakit. Saya ulang, Tuhan tak pernah jadikan kita untuk sakit. Tuhan jadikan body kita perfect, kecuali kalau dia dah duga ibu bapa dengan anak-anak yang special children. Tapi 99% yang lain tu macam mana? Kita yang menzalimi diri sebab tengok cough and cold, you kata normal, padahal rupanya pasal aircon je. Ni aircon yang baru tau, saya tak cerita aircon lama lagi. Nah, sekarang tiba masanya kalau aircon tu dah menjadi budaya hidup you akan bertukar wajah daripada panas siangnya, sedap badan, no problem. Malam langsung tak mau buka tingkap, langsung tak mau bagi circulation of air. Saya kata minimum berapa kali? 6 hingga 10 kali kan. Udara yang harus diedarkan dalam bilik menggantikan udara lama sebanyak 6 hingga 10 kali minimum untuk menjadikan bilik itu sehat. Mesti berputar. Udara yang bersih mesti masuk menggantikan udara yang dah basi. Dalam sejam minimum 6 hingga yang bagusnya 10 kali. Baik, yang pentingnya kalau aircon ni dia rotate, dia roll, kadang-kadang dia sangkut balik dalam filter. Kalau dah lebih daripada 6 bulan tak cuci aircon tu, ada lagi penyakit-penyakit yang saya ulang kalau selalu dia temperature ni terlalu rendah, dia akan merendahkan juga you punya immune system. Saya ulang, kalau temperature terlalu rendah dan dibiarkan budak-budak ni bawah pada 23 degree centigrade, dah biasa dengan 22, kalau 24 dah mengamuk, dah macam tak mau tidur, dah mula baling-baling buku dan sebagainya, itu menyebabkan mereka dah ada masalah. Satu lagi, immune system dia orang dah jatuh. Dan bila immune system jatuh, ada kaitan dengan virus, dengan fungus, dengan yeast, dengan bakteria, dengan mold lagi. Mold tu maksudnya cendawan kulat yang dah sampai bukan hijau lagi dah mula jadi
Kalau tak hijau, warna apa? Warna hitam. Kan dia mula berlumut-lumut kan hijau, lepas tu dia jadi apa? Jadi hitam. Bila dah hitam tumpuk-tumpuk tu jadi macam kat dinding kita punya toilet tu, pernah tengok tak? Kat ujung-ujung tu dia jadi hitam tu. That is actually very very dangerous untuk penyakit seperti pneumonia, penyakit seperti nanti saya ceritalah, ada lagi penyakit-penyakit asma semua tu. Tapi ada satu hari ni petang ni yang saya nak you belajar benda atau nama baru, namanya Legionnaires disease. Yang hitam-hitam tadi tu saya kata, yang fungus-fungus tu, yang jadi cendawan, kulat semua tu, yang tu boleh merosakkan paru-paru. Ada satu penyakit, nama apa saya kata tadi? Legionnaires. Legionnaires ni datang daripada satu jenis bakteria, kebetulan namanya Legionella. Nama dia sedap, Legionella. Tetapi bila dia hinggap, dia paling rare. Dia sebenarnya jarang you kena, tapi bila dah kena, memang alamat lambat baik. Satu daripada masalah batuk, sesak nafas, demam, penyakit-penyakit yang bersangkutan seperti masalah sinus, kulit, nak makan sakit, tekak dan sebagainya, dan boleh sampai membawa apa? Sebab ada dehydration juga, membawa maut. Legionnaires ni boleh bawa maut. Okay, you cuba copy dan tengok, Google tengok. Takut bila dengar. Asal usulnya mungkin salah satu penyebabnya ialah cuma air condition yang tak bersih, dan dah lama kita pakai, dia sangkut-sangkut, kita pakai lagi, aircon dikuatkan lagi sebab tak berapa sejuk lagi dah. Bahaya besar. Baik, seterusnya, nombor 3 ialah masalah kulit. Saya dah sebut tadi masalah kulit, selain daripada dalaman kering, luar pun boleh kering, dan dia kalau kering saja tak apa, dia jadi gatal. Dan bila dry and itchy, bila kering dan gatal, mulalah ada penyakit lain pula. Bila budak-budak dah mula garu, dah ada naik eczema, dah naik kalau tak jaga juga dengan pemakanan, dengan gaya hidup, dengan iPad, dengan semua electromagnetic frequency. Masya Allah, zaman sekarang ni kat office pun sama, kita ni yang dah dewasa pun asyik pakai je dengan EMF, electromagnetic frequency, dengan masalah aircon suhu yang bertukar, dengan cuaca, body cream pun tak pakai, maka kulit boleh jadi sampai eczema. Pernah dengar? Jadi autoimmune pula nanti. Baik, nombor 4 ialah asma dan alergi. Alahan dan attack asma. Asma you tahu sangat-sangat boleh bawa maut juga kan. So walaupun kita melawak, dicampur pula nanti. Kalau asma biasa bolehlah pakai puff kat rumah, telan-telan Ventolin punya puff tu kan, semua tu telan ubat je sikit-sikit sebanyak. Tetapi kalau dah emergency, kena bawa pergi hospital, itu tak apa juga. Tapi kalau dicampur dengan alergi, ni yang jadi masalah besar. You akan dengar rumah tu ramai orang akan bersin. Tapi you kata rumah I no problem, comfortable, no problem. Saya cerita ni kalau yang mereka yang kena. Yang tak kena buat apa nak cerita. Tetapi dia tak kena sekarang, tapi mungkin dia kena 3 tahun kemudian. Sebab lagi lama lagi berumur, lagi lama lagi manja, maka kita tak buka lagi juga tingkap langsung. Walaupun siang kalau ada waktu matahari tengah terbit tu kan, saya kata buka tingkap biar cahaya tu masuk. At the same time dia kena panas, at the same time dia keringkan kawasan yang lembab disebabkan oleh air condition yang terlalu lama. Sambung. Masalah nombor 5 ialah dia panggil dry eye. Mata, hidung dan tekak, ENT, ear, nose and throat problem, memang doktor-doktor ENT laku kalau you selalu pakai aircon terlalu lama. Sebab apa? You not only get dry eye, you akan dapat mata jadi dry. Yelah, sebab aircon kan dia memang mengeringkan. Bila dry eye memang jadi gatal dan pedih dan merah. Jadi mata tak sihat, berair selalu, lepas tu dapat dry mouth, lepas tu dapat dry throat, semua jadi dry. So ini dipanggil dry eye syndrome. Banyak sangat masalah sampai jadi suffocated. Bila dah kering semua kering, dia jadi tercekik kadang-kadang. Betul, dia dalam bahasa Inggeris dia panggil suffocation. Okay, ready? Last two Nombor 6 ialah apathy and lethargy. Apathy ni maksudnya rasa lemah, letih, lesu, tak bermaya. Apathetic maksudnya macam sedih je bak orang Melaka.
Orang Melaka kan suka kata, jangan sedih. Ni lah dia. Nak sedih tak sedih bukan, you kadang-kadang tak ada masalah apa-apa pun, tapi disebabkan suhu ni terlalu lama sejuk kan, dan sejuk kadang-kadang you tak boleh kontrol, terutama sekali di tempat-tempat yang you tak ada power nak buat keputusan, dan centralized pula tu. Dan selalu saya kata yang central aircon, kalau siapa tak hantar servis, bos-bos ataupun founder-founder yang kalau buat duit jugalah, tetapi jangan tak jaga anak buah. Sebab apa? Kesihatan dia orang tu amat mustahak. Jadi kalau aircon tu, tolonglah panggil servisman yang berkala, yang dah memang you sign kontrak setahun, katakan 2 kali, dia mesti datang, mesti cuci, dan masa cuci tu you mesti keluar daripada office tu. Jangan duduk kat situ, biar sejam pertama bila aircon keluar tu, jangan you hidu dia. Sebab you tak percaya kata I, baru lepas aircon atau tengah aircon tengah di testing tu, you tak payah duduk kat situ. Mereka dah buat kerja, mereka dah mencari rezeki macam tu, kita jangan gaduh. Tapi kita yang orang kata apa, kalau boleh jangan dekat langsung. Sebab gas yang dipakai baru dia nak test atau baru dia lepas, you masuk tak sabar-sabar nak sambung buat kerja, buat kat luar, cari pokok ke apa, sebab lama you tak kena orang panggil oksigen daripada pokok yang daun yang menghijau tu. Yang tu yang the best sebenarnya, tapi you tak, kita tak. Sebab apa? Kita modern people. So apathy dan lethargy tu letih lah kan, rasa macam tak bermaya. Apa sebabnya? Sebab bila aircon ni terlalu lama dah kita pakai, ataupun aircon tu pun mesin dah mula nak rosak dan sebagainya, you punya oksigen dah rendah. Okey, dan bila oksigen rendah dan campur pula dengan dehydration, cantik. Sebab itulah jadi otak senang jadi. Nombor 7, pening kepala dan migraine. Blood pressure pun kadang-kadang boleh naik. Blood pressure pun boleh naik. Jadi headache dengan migraine sudah. Okey, ada setengah orang dapat tinnitus lagi. Tinnitus ni maksudnya berdengung telinga lagi. Semua-semua ni ada kaitan dengan kekeringan. Dan apabila berlaku, nombor 8 last sekali ialah respiratory problem, lebih besar. Bahagian paru-paru ni, mucus dia pula, dia punya lendir dalam pun dah mula boleh kering, dan kita boleh dapat orang panggil dyspnea. Dyspnea tu maksudnya senang dapat sesak nafas, senang-senang sesak nafas. Semua ni ada kaitan dengan lendir dah mula kering. Okey, dan kita senang dapat resdung. Pernah dengar resdung? Sinusitis. Lain pada tu, berhati-hatilah, sebab kita tak mau cerita pun apa kesan aircon ni kepada seluruh masyarakat kota-kota besar yang terlalu banyak air condition dan sebagainya. Salah satu daripadanya carbon print. Pernah dengar kan? Terlalu banyak carbon yang dilepaskan ke udara, sampai kata orang tempat yang banyak aircon, rumah-rumah yang banyak aircon, 4 kali ganda carbon print dia. Maksudnya kita mengeluarkan carbon 4 kali ganda lebih banyak daripada kalau kita pakai sekejap-sekejap. Pakai juga. Bohonglah kalau kata tak pakai. Rumah mana yang tak ada peti ais kan? Peti ais pun adik-beradik juga. Sebab tu dia panggil refrigerant. Apa tu yang penyejuk dia kan? Condenser lah, kompresor dan sebagainya tu. Kalau ada bocor pula lagi, lagilah problem. You pernah dengar tak sampai terbakar aircon? Aircon punyalah pakai sampai meletup-letup. Ada sampai terbakar. Maklumlah kita tak repair kan. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya dah bagi 8 bahaya yang cukup besar kalau kita biarkan berakumulasi, ya. So sejak saya cerita tadi sampai sekarang, ada tergerak hati tak nak panggil service people untuk buat servis elok-elok? Kalau you pandai, you sendiri kena cuci setiap sebulan sekali kan, yang belakang tu yang dah jadi hitam. Ingat tak? Nampak tak yang berabuk kan? Tu tak? Yang tu you boleh buat sendiri, tak payah panggil servis. Yang servis tu nak tukar dia punya gas. Nampak? Walaupun saya tahu gas tu tak bagus, tapi terpaksa tukar juga. Cukup dulu saudara saya sekalian. You kena santai, relax. All is good. Hati tu kena tenang sentiasa. Semoga hidup anda sentiasa dalam kebahagiaan, ya. Hidup dunia bahagia, DBAS. Senang je. Kadang-kadang you mesti fikir macam mana saya ingat semua ni. Dia pakai mnemonics. DBAS, dunia bahagia, akhirat syurga. Satu lagi, senyum sokmo.
Okey, dan satu lagi yang nak ingat supaya kita sentiasa rasa lega je hati. Kalau rasa tertekan pun ingat apa? Let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?